Sunnah Nabi banyak, tapi sayang, ada satu sunnah Nabi yang kita lupa. Apa dia? Bisnes. Wah. Apa lagi sunnah Nabi? Oi, sunnah Nabi, Nabi tidur mengereng belah kanan. Ni, mengereng belah kanan. Supaya tak tekan jantung belah kiri. Jantung belah kiri ni tuan-tuan, kalau kita tidur mengereng macam ni, jantung tak elok. Saya ni sakit jantung. Ada 3 besi dalam jantung saya. Bila saya tidur mengereng tu, saya lenguh. Saya kena tidur mengereng macam ni. Baru jantung saya tak lenguh. Bila bangun daripada tidur, Nabi ajar pada kita bangun mengereng, bangun. Apa baca doa adik-adik bangun tidur? Alhamdulillah illazi ahyana ba'da ama tana wa ilahin nusyur. Bila kita bangun ya tuan-tuan, satu ikatan iblis terbuka. Bila kita baca doa tadi, satu ikatan iblis terbuka. Kita pergi ambil wuduk, mandi apa semua, satu ikatan iblis terbuka. Kita boleh semayang dengan selesa. Kenapa hari ini, hari-hari kita buat benda jahat? Sebab kita tak baca doa, kita tak semayang subuh, sebab kita tak bersihkan diri macam Nabi Muhammad ajar. Beletan iblis masih ada di badan kita. Salah satunya ialah sebab tak semayang subuh. Banyaknya sunnah Nabi, tuan-tuan. Sunnah Nabi banyak, tapi sayang, ada satu sunnah Nabi yang kita lupa. Apa dia? Bisnes. Rupanya makcik, bisnes tu sunnah Nabi. Dalam Al-Quran ada 370 ayat tentang bisnes. Ni, makcik hari ni datang. Kalaulah kita kaki bisnes. Cuba tuan-tuan tengok pada pakaian satu makcik. Tudung. Anak tudung. Rambut pula panjang. Dia ambil getah ikat. Turun ke bawah. Baju dalam. Baju dalam. Pakai pula singlet. Turun ke bawah lagi. Spender. Turun lagi. Kain dalam. Luar pula. Kain. Turun lagi. Stokin. Agak-agak satu pakaian perempuan. Berapa lai sekali keluar rumah. Siapa nak jadi model? Main buka kat sini. Gila punya ustaz. Hei, satu perempuan sekurang-kurangnya 5 lai. Belum masuk brush, cross stitch. Ni, jarum. Ui, kalaulah kita kira bisnes, orang perempuan lah yang menghasilkan bisnes paling besar. Pakaian dia saja boleh buat juta-juta lah. Kenapa orang Islam tak nak jual pakaian wanita? Kenapa kita hari ini ambil orang Vietnam, ambil orang bukan Islam, cahaya Nualib uruskan pakaian kita? Okey, satu. Di Malaysia, Abang Bidin, di Malaysia, masjid ada berapa? 6,800 masjid. Tuan Imam, 6,800 masjid. Surau, 18,000. Okey, surau kita letak ke tepi sekejap. Surau kita letak tepi sekejap. Kita ambil masjid. 6,800 masjid. Sekali buat korban, seekor lembu Tuan Imam, berapa ribu Tuan Imam seekor lembu? 5,000. Okey, satu masjid seekor lembu. Cuba tuan-tuan darab dengan 8,000 masjid. Berapa juta? 8 darab 5 berapa? Hilang dah ustaz tadi ni. 40. 8,000 darab 5,000? 40,000. Macam betul, confident je bunyi tuan-tuan.
Macam mana Tuan Haji Hadi? Cik Zaki, berapa? 8,000 darab 5,000. 40 juta. 40 juta. Baru seekor. Masjid Tuan Haji berapa ekor korban? 7. 7 ekor. 7 kali 5, 35,000. Tuan Haji Zaki, 35,000 darab dengan 6,000. Berapa puluh juta, nyesai duduk kat depan. Kena soal pula dah. Kalkulator Tuan Haji pun tak boleh baca, tuan-tuan. 210 juta. Itu baru 5 ekor. 7 ekor lembu. Bayangkan tuan-tuan, satu Malaysia ada lagi surau. Bilion tuan-tuan tahu korban. Mana ada adik-adik besok? Besok dah habis belajar, jadi tokek lembu. Faham? Bawa lembu, belah lembu. Kita hari ni kalau datang minang anak kita, anak teruna ni kerja apa? Saya bela lembu makcik. Lembu. Terus cancel. Tapi kalau datang, anak kerja apa? Saya kera ni makcik. Oh, kera ni. Elok. Pak saya kera ni boleh pakai tie. Yang bela lembu tak boleh pakai tie. Adik nanti bela lembu pakai kot. Bayangkan tuan-tuan, kalau koperasi masjid Tuan Haji, kerjanya ialah menyediakan lembu korban, mengimport lembu korban, membekalkan lembu korban untuk seluruh Melaka. Duk ada 116 masjid di Melaka ni. Masya Allah. Naik ke Johor, naik ke Sabah, Sarawak, pembekal tunggal. Bilion tuan-tuan. Siapa kata orang Islam tak ada duit? Jom tuan-tuan. Tapi kalau kita berpecah belah, asyik pecah belah tak habis-habis. Bila kita nak kontrol ekonomi? Gaduh tak habis-habis. Cukuplah. Kufu aidiakum, kata Allah. Cukup. Tahan tangan kamu. Sudah. Tak usah gaduh lagi. Tak usah bercakaran lagi. Aqimus salah. Dirikan sembahyang. Wa atuz zakah. Pergi bayar zakat. Kau bangunkan agama kau. Kau bangunkan ekonomi kau. Kau kontrol. Tuan-tuan, bersyukur kita duduk di Malaysia. Saya buat contoh macam ni ya. Saya ni mengaji tak tinggi. Adik oi, ustaz ni bodoh kan, mengaji tak tinggi. Saya suka congak-congak. Okey makcik, hari ni kita congak lah. Kita congak sikit. Baik. Kita ada 6,800 masjid. Okey. Negeri mana yang paling banyak masjid? Sabah. Sabah paling banyak masjid. Negeri saya Perak 600 lebih masjid. Okey. Kita ambillah tuan-tuan 2,000 masjid satu malam. Malam ni 2,000 masjid di Malaysia buat kuliah maghrib. Sekali kuliah maghrib, satu ustaz dibayar RM200. Haji Zaki, 2,000 masjid darab dengan RM200. 400 ke 40? RM2,000 darab 200, RM200. 400,000. Bayangkan. 2,000 masjid darab dengan RM200. Dapat 400,000. Satu malam kuliah maghrib dibelanjakan sebanyak 400,000. Cuba darab dengan sebulan 30. 12 juta sebulan. 12 juta darab dengan setahun.
Masya Allah. 144 juta hanya untuk kuliah maghrib saja. Belum kuliah subuh. Belum kuliah duha. Belum ceramah perdana. Siapa kata orang Islam tak ada duit? Siapa kata umat Islam tak ada duit? Kalaulah duit ini kita jana tuan-tuan untuk bangunkan ekonomi, anak yatim selesai masalah, anak-anak tahfiz selesai masalah, anak-anak orang susah selesai masalah, tak ada masalah apa dah kita orang Islam. Yang ni yang saya nak buat. Yang saya nak gembelengkan ekonomi orang Islam ni supaya jadi hebat. Kita tak merempat. Sebab tu yang bila saya cakap-cakap macam ni, dia orang offer saya bertanding baru ni. Ustaz bertanding, kalau ustaz buat, kami sokong. Saya kata kalau boleh saya nak buat benda ni kalau betul. Boleh. Tapi saya bukan ada parti, saya cakap. Saya tak ada parti tau. Saya bukan orang politik. Cuma saya nak buat benda ni. Boleh? Silakan, kami sokong. Saya setuju. Baik, kalau gitu saya sign. Saya bukan orang politik. Tuan-tuan pun kenal saya ceramah berpuluh-puluh tahun di Melaka ni. Mana ada saya sentuh politik? Yang saya sentuh ialah macam mana nak satukan orang Islam. Macam mana kita nak bangunkan ekonomi umat Islam. Idea saya yang selama 30 tahun saya berceramah ni, saya nak terjemahkan bila saya ni ada jawatan. Salah satunya yang ni lah tuan-tuan. Salah satunya ialah sunnah Nabi Muhammad daripada bisnes. Kita banyak duit tuan-tuan. Tapi sayang, itu baru masjid. Belum kita pergi umrah. Saya pergi umrah minggu lepas, saya bawa 100 orang jemaah. Bulan 3 ni, 200 jemaah insya-Allah. Bulan 9 hari tu, 2 bas saya bawa. Tuan-tuan, yang saya bawa baru ni, seminggu lepas saya bawa 100 orang. Saya buat survey. First timer yang baru pertama kali, 10 orang. 90 dah kali kedua, kali ketiga, kali keempat, kali kelima. Kalaulah yang kali kedua, tiga, empat tak payah pergi dah. Belanjanya 10,000, makan, minum, tambang, kuliah, kenduri, kendara, beli kurma, beli jubah. Seorang belanja 10,000. 10,000 darab 90 orang. Tuan Haji Zaki. 90 darab dengan 10,000. 1 juta. Bayangkan tuan-tuan. Orang Malaysia pergi umrah setahun 250,000 orang. 250,000 orang. 50,000 kali pertama pergi. Ambil yang 200,000. 200,000 darab dengan 10,000 ada berapa bilion? 2 point? Tak boleh nak baca, kosong banyak. 2 bilion. 2 bilion tuan-tuan. Yang mana nak pergi umrah kali kedua, stop sekejap. Duit korang masukkan dalam satu tabung. Jumlah dia 2 bilion. Kita bangunkan satu pasar raya besar untuk orang Islam. Tak pergi dah pasar raya raksasa tuan-tuan. Kita bangunkan hospital untuk orang Islam. Percuma saja tuan-tuan. Bangunkan mahat tahfiz untuk dia orang ni ada ladang sawit, ladang lembu. Supaya boleh tanggung. Selesai masalah. Sebenarnya duit kita banyak, tapi siapa yang nak menggerakkan supaya jadi elok? Tapi dah Ustaz Kazim tak bertanding, boleh cakap je tak? Tunggu lagi 5 tahun. Elok saya mati. Jadi tuan-tuan, saya nak cerita tentang sunnah Nabi Muhammad. Dia bukan setakat ajar cara nak pakai celak, cara nak potong kuku. Nabi Muhammad bukan cara nak ajar kepada kita cara makan nasi, cara makan roti. Nabi Muhammad dia ajar cara hidup. Termasuklah dalam bidang ekonomi. Jom tuan-tuan, kita di Melaka, kita di Asahan, kita gembelengkan tenaga kita.
kita bersatu. Kalau ada koperasi, koperasilah kita. Kalau ada pertubuhan, pertubuhanlah kita. Kita bangunkan ekonomi kita, hasilnya balik kepada masyarakat kita, insya-Allah di bawah bimbingan yang berhormat kita, beri kepercayaan, beri bantuan kepada dia macam mana kita nak buat supaya balik boleh bantu anak-anak kita, generasi kita yang akan datang.